Baik, salah satu daripada aspek-aspek keistimewaan yang ada pada diri Nabi ini, bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling awal yang diciptakan. Ini mungkin jaga orang dengar sikit. Tapi tak apalah, ni Syekh Said Alawi dia sebut dan ada dalil lah. Dan saya tak nak panjang kepada isu-isu tentang istilah-istilah yang menjadi kekeliruan tu kita tak nak panjang sinilah, iaitu tentang Nur Muhammad tu kita nak bercakap situ. Itu panjang banyak cerita. Tapi nak kabarnya hak jelas mudah bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling awal yang diciptakan. Apa yang diciptakan? Ruhnya tu. Dan kita sedia maklum bahawa jasad kita ni sebelum diciptakan, roh sudah pun diciptakan. Jadi penciptaan roh mendahului penciptaan jasad kita semua ni pun. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah Ta'ala bertanyakan kepada roh pada waktu itu sedangkan jasad tak ada lagi. Alastu bi rabbikum. Tidakkah aku Tuhan kamu? Jadi pertanyaan itu ditujukan kepada roh. Tidak ditujukan kepada jasad. Sebab jasad tak ada lagi masa tu. Qalu bala syahidna. Mereka ni banyak himpunan roh-roh. Mereka menjawab, mereka berkata bala, bahkan kami menyaksikan kebenaran ketuhananmu ya Allah. Kami mengakui kebenaran ketuhanan Allah. Jadi hal ini berlaku dalam keadaan jasad kita belum diciptakan oleh Allah. Baik, dalam kisah ini bahawa antara sekian banyak nabi-nabi ni, bermula Nabi Adam ni sampai seterusnya ni, yang paling awal yang diciptakan adalah roh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohnya itu. Baik. Antara dalil, saya tak nak sebut dalil Sunnah Abdul Razak, Musnad Abdul Razak itu, kerana yang diikhtilafkan oleh ulama tentang pensabitan dalilnya itu dan sebagainya, kita nak elok tu, kita nak ambil dalil yang jelas dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang disebut oleh Sayyid Muhammad ini. Baik. Disebut riwayat dalam Sunan At-Tirmizi, antaranya ada beberapa bentuk riwayat lah. Kuntu nabiyan wa adamu bainat tini wa turab. Aku ni sudah sabit ke Nabi aku, sedangkan Nabi Adam, yakni jasadnya bainat tin wa turab, masih dalam proses penciptaan lagi. Tapi aku sudah diangkat, ditetapkan kenabian aku, kata Nabi. Berarti Nabi sudah pun diciptakan rohnya sebelum itu. Dalam keadaan jasad Nabi Adam ni belum sempurna lagi penciptaannya. Kuntu nabiyan, aku sudah sabit kenabian aku, kata Nabi. Ada riwayat lain sebut, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinati. Aku sudah sabit kenabian aku, sedangkan Nabi Adam itu masih lagi dalam proses penciptaannya. Lebih kurang juga maknanya. Tapi ayat hadis tu, kalimat hadis tu yang berbeza-beza. Dan hadis-hadis seperti inilah yang menunjukkan kepada makna itu, yang antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kalau tuan-tuan buka tafsir Al-Munir, baca bila bertemu dengan satu ayat, wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina wa minka wa min nuhin. Penafsir, pengarang tafsir ini dia mendatangkan satu riwayat menjelaskan ayat tadi tu. Wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina wa minka wa min nuh. Ketika Allah Ta'ala mengambil misak, perjanjian dengan para nabi. Wa minka, dan daripada engkau wahai Muhammad, wa min nuh, dan daripada Nabi Nuh. Dalam ayat ini, dari segi susunan kejadiannya, Nabi Muhammad ujung sekali dibangkitkan. Tapi dalam ayat ini didahulukan. Wa minka, engkau di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Wa min Nuh, dan daripada Nabi Nuh. Sedangkan Nabi Nuh ini dari segi susunan dibangkitkan menjadi Rasul jauh mendahului Nabi Muhammad. Tapi dalam ayat ni didahulukan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh dan sebagainya. Baik, menurut pengarang tafsir ini, dia bawa satu riwayat hadis yang menyatakan bahawa kuntu awwalahum fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Aku adalah orang pertama
yang lebih awal yang diciptakan, tapi yang paling akhir sekali diutuskan menjadi Nabi. Itu nak khabarnya. Jadi jangan salah fahamlah, nak khabarnya bahawa roh Nabi Muhammad itu berbanding Nabi-Nabi yang lain mendahului dari segi penciptaan. Tapi dari segi diutuskan, dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi Adam paling awal. Dan berakhir dengan Nabi Muhammad. Sebab itu, Nabi Adam disebut Abul Bashar. Abul Bashar ini, kalau kita tengok, bapa kepada manusia. Manusia yang berjasad ni lah. Bapa, maksudnya punca. Abul Bashar. Tapi Nabi Muhammad disebut Abul Arwah. Bapa kepada roh-roh. Kalau Nabi Adam bapa kepada manusia, yakni manusia awal yang menjadi sebab, yang menjadi permulaan kepada pencipta manusia-manusia lain ni, maka Nabi Muhammad disebut Abul Arwah, bapa kepada roh-roh, yakni roh yang paling awal yang diciptakan, yang menjadi punca, yang menjadi sebab kepada roh-roh yang lain selepas itu. Ini perkara ni kita biasa dengar orang tua-tua dulu sebut, tapi kita mungkin tak faham masa tu. Abul Bashar, Abul Arwah, orang tua kita biasa sebut dah. Cuma mungkin kita tak erti mana masa tu. Tapi nak beritahunya itulah kenyataannya.